Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam siri BS Borak Sejarah bersama saya Cikgu BS Batia bin Syukur. Okey pelajar, kita akan melihat subtajuk 6.3 Usaha menangani ancaman komunis. Usaha menangani mengatasi. Juga dalam konteks ini bagaimana nak melemahkan, bagaimana nak mematahkan, bagaimana nak menghapuskan ancaman komunis Malaya ini. Jadi kita melihat bahawa usaha menangani ancaman komunis ini bukan satu tanggungjawab yang sangat berat. Sangat berat. Kenapa cikgu kata sangat berat? Kerana musuhnya tak nampak. Musuhnya bersembunyi. Musuhnya menyamar. Kalau kita berperang, kita nampak lawan kita, contohnya perang berhadapan, kalau kita lihat perang-perang Islam zaman Nabi berperang, beradab orang kata, face to face. Okey? Tapi komunis ni, PKM ni, dia menjalankan perang secara gerilya. Perang gerila orang kata. Perang gerila. Kenapa? Perang pukul curi. Pukul curi. Dia bukan berhadapan. Kalau berhadapan senang. Dia tembak-tembak lagi. Pasang perangkap, pasang jerangkap sama. Pasang lubang. Bawah tu ada buluh tajam. So, dia memang orang kata nak berhadapan, dia tak ada kekuatan. Bilangannya tidaklah seramai dan sehebat pasukan keselamatan. Jadi dia main pukul curi. Inilah ancaman yang paling besar kepada pasukan keselamatan. Okey? Komunis kenal polis, kenal askar. Askar, polis tak kenal komunis. Cikgu, kenapa tak kenal cikgu? Pasal mungkin siang hari dia bekerja sebagai petani. Siang hari dia sebagai penjual ikan. Mungkin sebagai peruncit. Malam hari dia masuk hutan. Dia bertugas sebagai komunis, tentera komunis. Mungkin bulan ini dia buka kedai peruncit. Jadi tokek. Bulan depan, Nyonya, mana tokek? Tak nampak? Oh, tokek. Pergi rumah dia punya anak, pergi KL. Kisahnya tokek masuk hutan, berjuang untuk Parti Komunis Maya. Jadi ini sebenarnya ancaman sebenar bagi mengatasi Parti Komunis Malaya. Kesulitan terbesar pasukan keselamatan. Jadi kalau awak lihat dalam buku teks telah digariskan 9 langkah-langkah yang diambil oleh pihak kerajaan bagi mengatasi ancaman komunis ni, bagi menumpaskan komunis. Daripada 9 ni cikgu suka nak bagikan kepada 3 kategori, iaitu yang pertama dari segi ketenteraan, tindakan kuat kuasa undang-undang lah. Dari segi komunis memberontak guna senjata, kerajaan juga mengambil tindakan dari segi pasukan keselamatan. Okey, yang pertama sekali isytiharkan undang-undang darurat. Ini kuasa paling besar yang diberikan kepada pihak kerajaan. Kerajaan gunakan kuasa yang ada, isytiharkan undang-undang darurat. Yang kedua, dengan undang-undang juga ini buat perintah berkurung. Okey, contoh malam tak boleh keluar, kawasan ni tak boleh masuk. Okey, undang-undang. Yang ketiga, memperkasakan pasukan keselamatan. Macam-macam lah awak lihat, ada macam-macam jenis pasukan keselamatan. Yang sukarela, yang sementara, yang kekal. Ini pasukan keselamatan. Langkah yang kedua, tindakan-tindakan kerajaan yang bukan bersifat keselamatan, ketenteraan, bukan bersifat. Dia tindakan yang lebih lembut, sebagai contoh buat rundingan baling, rundingan baling. Kemudian buat rancangan bridge, kumpulkan orang-orang yang duduk di pinggir hutan dalam satu perkampungan yang dikawal. Kemudian memperkenalkan kad pengenalan, pendaftaran kad pengenalan. Itu satu strategi lah. Kemudian strategi kategori yang ketiga adalah dari segi minda. Bagaimana nak mempengaruhi rakyat dan juga orang yang menyokong komunis. Contohnya perang saraf, buat gunakan perang saraf. Yang kedua buat kempen dan juga tawaran pengampunan. Jadi ada 3 kategori dan sebenarnya sekali ada 9 langkah. Jadi semuanya bagi menumpaskan
ancaman komunis dan menarik sokongan orang ramai daripada menyokong komunis.